Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi Republik Kamera yang dibawakan khas oleh Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Yang mana program ini diadakan bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi untuk makluman semua, Republik Kamera ini merupakan satu aktiviti untuk memberikan peluang kepada ahli-ahli MAPIM bagi menjalankan aktiviti promosi aktiviti perbukuan, sesi bicara buku ataupun pelancaran buku atau apa sahaja aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan khususnya oleh ahli-ahli MAPIM. Suka untuk saya kongsikan di sini, sesi Republik Kamera ini juga turut disiarkan secara langsung di Facebook dan juga YouTube rasmi Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Dan sebagai membuka tirai untuk hari kelima Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini, penerbit kita membawakan satu slot bicara buku bersama dengan seorang penulis yang mana kita undang khas merupakan seorang tokoh yang berpengalaman luas dalam bidang penulisan, bidang akademik dan juga bidang motivasi bagi membincangkan naskah terbaru terbitan penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka, iaitu Bina Diri Pasak Meja Perkasa Jiwa. Tanpa membuang masa lagi, saya Muhammad Hisham akan menjadi moderator dan mengemudi acara ini selama 1 jam. Untuk hari ini kita bersama dengan penulis buku ini, iaitu Profesor Dato' Insinyur Dr. Muhammad Jalani Muhammad Noor. Bagi mengupas, kita akan melihat dari kulit ke kulit mengenai isi kandungan buku ini. Sebelum kita bermula, izinkan saya untuk membacakan sedikit secara ringkas mengenai yang berbahagia Datuk. Profesor Datuk Dr. Insinyur Dr. Muhammad Jalani Muhammad Noor merupakan seorang penulis, telah menghasilkan lebih daripada 32 buah buku, juga turut menulis dalam kertas jurnal, ucap utama, kertas jemputan dan macam-macam lagi lah. Dan yang berbahagia Datuk juga pernah menerima anugerah buku negara pada 2014 dan 2016, pernah menerima tokoh akademik di Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada 2018. Dan Datuk memang dalam bidang penulisan ini bukannya asing lagi. Dan antara yang paling menarik untuk saya kongsikan mengenai Datuk, dia merupakan seorang certified NLP trainer, certified NLP practitioner dan certified NLP coach di bawah naungan Akademi NLP Malaysia. Datuk, itulah sedikit mengenai penulis karya ini. Dan untuk permulaan, saya ingin tanyakan kepada Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Datuk. Jadi kita punya bicara buku ini akan diadakan dalam 2 peringkat. Yang mana peringkat pertama kita akan berkongsikan mengenai pengenalan naskah ini, dan untuk fasa kedua kita akan mula menyelami isi kandungan buku Bina Diri Pasak Meja Perkasa Jiwa. Untuk sebagai permulaan itu, setiap penulis kita tahu apabila menulis dia akan ada satu intention, ada satu niat kenapa dia menulis buku. Jadi untuk Datuk pula, apa yang cuba Datuk sampaikan kepada pembaca dan apa yang Datuk mahu pembaca dapat dari naskah ini? Namanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Datuk sudi mengajar. Terima kasih juga kepada para penerbit Lecen dan warga Universiti Awam Malaysia. Terima kasih saya ucapkan. Berkaitan dengan soalan tadi, saya dah lupa soalan. Apa yang cuba Datuk nak sampaikan kepada pembaca melalui buku ini dan apa yang Datuk harapkan pembaca dapat? Seperti yang sedikit maklum, ahli akademik memang dia akan dari banyak tulis pesta teknikal, beratus-ratus judul dan juga beberapa buku lah. Banyak buku saya biasanya dalam buku teknikal, tapi
Bila buku teknikal ni, terutamanya dalam bidang saya asalnya dah dan bila kita tulis buku teknikal, terutamanya buku teknikal yang ada banyak matematik, tak ramai matematik. Saya tertanya-tanya bagaimana saya boleh berinteraksi dengan orang awam, bagaimana saya boleh memberi faedah kepada orang tentang apa yang saya pelajari selama ini dan apa yang saya boleh kongsi pengalaman saya selama ini. Jadi saya tulis beberapa buku motivasi dan antaranya Aryan dalam mengambil mencoba. Tapi pada kali ini yang agak menariknya ialah bagaimana saya akhirnya belajar untuk kita berjaya kita ada 4 domain yang kita ada 4 bahagian diri yang kita perlu kuasai. Fizikal, mental, emosi dan rohani. Dan saya garap ilmu yang saya ada dan juga pengalaman yang saya peroleh dalam 4 domain ini dan saya masukkan dalam bentuk yang ada berlainan dan biasa. Lebih kepada penceritaan dan juga fakta untuk kajian-kajian yang dilaksanakan dahulu. Dan saya ingin kongsi bersama bagaimana orang yang berjaya itu, sains di sebalik kejayaan yang boleh mungkin bantuan kepada itu yang saya nak sharekan pada kali ini. Terima kasih Datuk. Dalam buku ini ada 200 surat mempunyai 5 bab yang mana secara sepintas selalunya kita saya lihat mempunyai pelbagai teknik penceritaan daripada success story. Jadi ini saya sebelum kita buka dalam buku ini Datuk, jadi ini saya tanya kepada Datuk, apakah pendekatan yang Datuk gunakan bagi memberi rangsangan kepada pembaca supaya mendapat hasil yang terhasratkan tadi? Ya. Pertamanya pendekatan saya kali ini adalah santai dan sampai. Kerana dalam situasi motivasi dan sebagainya kalau kita ceramah kalau kita berceloteh pun akan plot. Tapi dalam keadaan santai dan sampai, saya mulakan dengan kaedah power story dengan cerita, tapi bukan sebarang cerita. Setiap cerita yang saya selipkan dalam ini pasti diisi dengan fakta dan pasti diisi dengan hasil kajian pendahulu. Contohnya saya ada kongsikan hasil jabatan pendidikan yang mengambil masa 10 tahun untuk ditamatkan. Dan bagaimana dapatan kajian ilmiah itu dapat memberi faedah dan berguna untuk mereka yang mahu berjaya. Ada juga saya dapat hasil kajian yang mengambil masa 75 tahun untuk ditamatkan kajian itu. Dan apa kajiannya, bagaimana itu berfaedah kepada hidup kita, juga saya kongsikan dalam bagi semua kita sebenarnya target pembaca yang tersendiri. Macam sebagai contoh kita ambil buku akademik, ada yang disasarkan kepada jadi untuk bagi kategori buku motivasi ini yang mana yang Datuk tulis berjudul Bina Diri Pasang Utara Perkasa Jiwa. Adakah Datuk mempunyai bukan sasaran tertentu ataupun ia merupakan sebuah buku umum yang boleh dibaca oleh semua peringkat? Baik, pertamanya kumpulan sastra saya adalah kepada anak-anak muda lepasan sekolah atau yang masih belajar. Kerana saya fikir kalau kita nak bina diri, lebih baik kita mula awal. Dan untuk menarik minat generasi muda ni, saya gunakan kaedah tadi saya berikan power story. Dan seterusnya juga kepada mereka yang baru sahaja menceburkan diri ke alam pekerjaan. Kerana menurut saya pengalaman dari bawah sampai ke atas, untuk kita berjaya dalam hidup dan untuk kita berjaya dalam kerjaya, sebenarnya dia ada sains di sebalik itu. Sebenarnya orang yang berjaya, kalau kita kaji siapa pun nama-nama besar yang berjaya, kalau kita kaji latar belakang dan kata mereka bagaimana mereka berjaya, dia ada sains di sebalik itu. Dan sains itulah yang saya cuba kongsikan. Yang saya katakan juga dalam kaedah bina diri ni ada 4 domain diri yang perlu kita urus untuk kita berjaya. Saya katakan tadi, fizikal, emosi, mental dan juga rohani.
Cuma yang jarang diperhatikan oleh orang yang berjaya itu bagaimana dia mengurus tindak, bagaimana dia mengurus emosi. Ini yang penting, dan seterusnya kita selipkan bagaimana kita mengurus rohani, dan semuanya itu tergabung jalin dalam satu package yang menarik. Dan itulah yang saya cuba gabung jalin supaya nanti kaedah kita untuk berjaya itu, pertamanya ada kaedah sains di sebaliknya, keduanya dia bersistem. Dia bukan terkacar-kacar dan bukan terjadikan. Sebab kalau kita nak berjaya, kita perlu istiqomah. Dan untuk istiqomah itu, kita kena ada landasan yang betul. Dan landasan inilah yang saya cuba kongsikan dalam 35 tajuk. Kalau kita lihat setiap tajuk, 35 tajuk itu sekurang-kurangnya ada satu ketua yang boleh dibawa balik, ada satu ketua yang boleh diguna pakai terus. Tak payah faham sains sebaliknya, tapi boleh terus pakai. Kalau nak belajar lanjut, boleh faham. Kita belajar bidang-bidang lain, neuroscience, fizik dan lain-lain yang saya selipkan. Tapi dalam bentuk penceritaan, kita tak perlu faham. Tapi kita perlu tahu macam mana nak guna. Jadi, pendekatan saya adalah pendekatan how to. Ada 35 topik dan setiap topik sekurang-kurangnya satu betul. Ada yang juga satu topik, 2-3 betul. Jadi maknanya, terus boleh pakai. Daripada penceritaan itu, contoh dan tauladan yang baik, siapa yang baca terus dapat faham dan terus boleh guna dalam hidup, dan mereka insya-Allah dapat hasil yang diharapkan, insya-Allah. Menarik kepada yang berada di reruai Majlis Pendidikan Islam Malaysia pada hari ini, sekiranya ada persoalan yang ingin diutarakan kepada yang berbagai datuk, jadi boleh terus untuk menjadikan soalan. Dan bagi yang mengikuti kami secara dalam talian di Facebook ataupun YouTube Majlis Pendidikan Islam Malaysia, sekiranya ada persoalan boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen, dan sekiranya berkesempatan kami akan pick up soalan anda untuk bertanyakan terus kepada datuk. Okey Datuk, tadi seperti mana yang Datuk cakapkan tadi, sebenarnya Bina Diri Pasak Minda Perkasa Jiwa ini merupakan satu naskah yang cukup bagus. Dalamnya ada tips, ada petua yang mana mempunyai teknik-teknik mudah yang mana yang kita tak perlu belajar, betul kita perlu faham dan aplikasikan. Ya, how to, bagaimana mau melaksanakan. Okey Datuk, berakhirnya tadi soalan tadi, kita telah pun berakhirnya untuk sesi awal. Untuk sesi awal, itu sesi pengenalan mengenai buku ini. Dan untuk memasuki fasa kedua ini, kita akan mula menyelami. Kita akan menyelami setiap bab atau beberapa yang saya lihat dan saya pick up daripada naskah Datuk ini. Yang mana yang pertama sekali, yang mana menarik perhatian saya ialah satu kajian, iaitu 93% daripada perbuatan kita dipengaruhi oleh emosi. Yang mana saya mau cakap ya, manusia memang dihantui oleh emosi, dipengaruhi oleh emosi. Yang mana dalam kalau kita cakap bahasa mudahnya, emosi tak stabil, maka perbuatannya pun akan menjadi negatif. Jadi untuk soalan saya, bagaimana kita nak kaedah yang baik untuk kita menguruskan emosi supaya tingkah laku kita nanti akan bawa satu output yang positif. Baik, terima kasih. Memang ini hasil kajian yang telah dilaksanakan dalam bidang psikologi di negara barat. Ini sudah tercatat di dalam mana-mana yang atas kajian. 95% kelakuan kita dipacu oleh emosi. Ini sudah fakta yang sudah established, yang sudah diketahui oleh pakar-pakar dalam bidang ini. Daripada mula bangun pagi nak pakai baju warna apa, nak makan apa, sampai yang kepada benda yang besar sebagai seorang pemimpin, nak buat keputusan sebagainya. Kebanyakan keputusan itu sebenarnya yang mencetus sesuatu keputusan dan perbuatan itu 95% dipacu oleh emosi. Selepas itu barulah kita justifikasikan apa yang kita buat melalui kaedah logika dan lain-lain. Jadi saya fikir kaedah untuk menolak emosi ini yang penting. Pertama, apa yang kita perlu buat untuk kawal emosi. Kedua, apa yang dikatakan sebagai emosi. Dan ini yang perlu diketahui, dan ini yang kita ulas, tunjuk dan beritahu kaedah yang sesuai untuk kita kawal emosi. Pertama,
Contoh paling mudah, waktu kita tengah marah, Rasulullah SAW sebut, bila kita marah, kalau kita tengah kita duduk. Kalau kita tengah duduk, kita berbaring. Dalam kaedah saintifik, kita panggil kita posture, buka kedudukan badan. Dan seterusnya, kaedah yang paling ampuh, saya share sikit lah. Kaedah yang paling ampuh, 3 kaedah paling ampuh saya share ini. Pertama ialah tukar cara kita bernafas. Kalau kita tengah marah, kita tarik nafas perlahan, 6 kiraan, lepas 6 kiraan, repeat 3 kali. Kita punya perasaan marah akan sekurang-kurangnya 50% lah. Kita nafas. Kita ulang. Sekali kita ulang. Tengok ke dalam apa emosi kita waktu itu. Pastinya 50% dah turun. Itu kaedah paling ampuh, paling simple yang kita boleh kawal emosi waktu driving, waktu nak marah orang, waktu nak marah anak. Jangan marah dulu, kawal nafas. Ini kaedah sangat ampuh. Dan kalau nak tahu detailnya, bacalah dulu. Kaedah yang kedua yang saya sharekan. Kedua yang kita perlu kawal selepas kita kawal nafas adalah kawal perkataan. Kawal perkataan. Jangan ikut langsung boleh cakap bila dalam tengah marah. Paling best, paling bagus, lepas ambil nafas, istighfar. Astagfirullah. Bila kita buat macam itu, insya-Allah 50% marah hilang. Itu kaedah yang kedua. Paling ampuh, anytime boleh guna. Saya cakap, terus boleh guna. Cuma dia punya sains itu, kita baca buku. Apa yang berlaku, mekanisme apa yang berlaku dalam neurons, dalam kita punya central nervous system bila kita buat benda itu, itu kita baca ulang. Baik, yang kedua tadi ialah kawal perkataan, dan yang ketiga adalah kawal apa yang kita fikir. Maknanya kawal apa yang kita fokus. Biasanya kalau kita marah, kita akan pukul orang tu, kita kena marah orang. Cuba ubah orang yang kita belakang tu, cuba ingatkan air terjun, sungai mengalir dengan tenang. So kawal apa yang kita berbeza. So ini teknik saya share ini, kita cepatnya terus boleh pakai, terus boleh buat, dan insyaAllah ada akan jadi orang lain yang selepas senang ini. InsyaAllah kita berikan 3 teknik, 3 tips sebenarnya. Bagaimana cara untuk kita mengawal emosi yang mana yang tak perlu berfikir banyak, hanya terus mengaplikasikannya sahaja. Jadi masih lagi kita bercakap mengenai emosi dia. Selalu apabila berlakunya peristiwa ataupun kejadian yang berlaku di luar kewarasan ataupun tidak baik di luar kawan, respon yang kita selalu terima ialah aku bukan manusia tu. Aku bukan malaikat. Aku bukan malaikat. Bukan malaikat. Jadi kalau aku buat benda-benda ni pun memang itulah lumrah manusia tu. Jadi adakah ini kita boleh mengubah satu persepsi ini supaya kita tak boleh marah langsung, ataupun semuanya yang kita buat, yang kita lalui adalah sesuatu yang semuanya yang positif. Adakah normal untuk kita bertindak di luar kawalan kita tu? Satu soalan yang baik, satu soalan yang sangat baik. Kalau kita kaji, kalau kita lihat kitab yang sudah ditulis oleh kaji-kaji dalam bidang ini, rupa-rupanya emosi ni dia ada lapisan. Dia ada yang dipanggil soft emotion, maknanya emosi yang kita tak nak mengaku, itu yang kita pendam dalam hati. Contohnya rasa bersalah, dendam. Kita tak nak mengaku. Jarang orang mengaku dia pendam. Orang jarang mengaku dia rasa bersalah dalam hati. Tapi dia akan tercerna dalam bentuk lain. Dia akan ternampak dalam bentuk marah, sedih, geram. Itu dipanggil hard emotion atau emosi keras. Di atas itu lagi ada lagi lapisannya. Itu adalah apa yang kita fikir. Atas itu lagi nanti ada lapisannya apa yang kita buat. Jadilah, ya. Jadi yang emosi yang negatif ini dia bukan datang tiba-tiba. Dia akan mula berdikit-dikit, lama-lama dia akan berlapis. Seterusnya bila dah tahan, dia akan meletup. So, dalam psikologi dia dipanggil gestalt theory, dia berlapis. Kemudian dia kata aku tak suka dia. Kemudian dia kata aku benci dia. Kemudian dia kata aku menyampah dia.
dan akhirnya aku nak bunuh dia. Jadi dia bukan tiba-tiba nak bunuh dia, tak. Dia mula-mula dengan akan nampak buat, akhirnya aku nak bunuh. Jadi kita kena packer. Masa dia lapisan yang kecil tu, maka kita catat. So, ada teknik untuk catat. Teknik kita kata break step dan sebagainya. Kita boleh break sebab tu dia kecil. Tapi bila dah besar, itu break. Itu kena pakar, kena jumpa coach, kena jumpa orang yang faham macam mana nak keluarkan, tarik balik anchor yang sudah berlaku. Maknanya kita perlu urus emosi itu yang berlapis-lapis tadi. Sebab emosi manusia dia akan kompleks. Dia ada soft emotion, hard emotion, dia ada your fikiran, your thoughts, dan akhirnya terjemah dalam bentuk perbuatan. Dia bukan tiba-tiba jadi perbuatan. Kalau kita faham, kalau kita fikir tentang itu, kita boleh faham apa yang sedang berlaku dalam emosi kita, dan kita boleh cakap. Yang jadi kita tak faham itulah yang akhirnya kita meletup, kita mengamuk, dan akhirnya kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat, tapi kita lebih mulia dari malaikat kalau kita faham. Jadi ini yang kita terapkan dalam studi bagaimana kita mengurus, saya katakan tadi, 4 lapis diri tadi. Kalau kita faham itu, mudah-mudahan insyaAllah ini titik permulaan kita mula mengawal diri, kerana rahsia mengawal orang lain adalah mengawal diri sendiri. Soalan yang saya nak tanya sekarang ini adalah, apa rahsia mengawal diri? Itu yang kita baca. Terima kasih Datuk. Jadi saya kepada para pengunjung di Reruai Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia bersama dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, sedang berlangsung ketika ini ialah slot Republika Merah yang dibawakan khas oleh Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, yang mana saya mewakili penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka ingin mengumumkan semasa berlangsungnya program ini, sehinggalah pukul 1 tengah hari, kami untuk buku ini akan diberikan diskaun lebih daripada biasa. Wow, ada diskaun hari ini. Jadi hari ini sehingga pukul 1 tengah hari, buku ini akan diberikan diskaun sebanyak 30%. Jadi kepada yang pengunjung-pengunjung yang berada di Reruai Mapim, diambil kesempatan ini yang mana, dan boleh juga bersama kami di Republika Merah itu untuk mendengarkan perkongsian seorang pakar motivasi mengenai bagaimana untuk membangunkan potensi diri. Okey Datuk, sekali lagi kita dah mula masuk ke bahagian pertengahan buku tu. Yang mana dalam buku ini Datuk ada mengajukan satu soalan yang untuk kita menyedari, untuk kita faham mengenai potensi diri, harusnya bertanyakan 2 soalan serentak kepada diri sendiri, iaitu apa sebenarnya yang saya mahu dan apa yang saya sanggup korbankan untuk dapat apa yang saya mahu. Jadi Datuk, dengan 2 soalan mudah ini, adakah ia boleh memberikan impak kepada diri sendiri? Baik, ini soalan yang sangat kritikal dalam perjalanan hidup kita, sama dalam kerjaya atau dalam hidup. 2 soalan ini sangat penting. Cuma jangan main tanya saja. Lihat ke dalam diri. Bayangkan jiwa kita ni boleh berbicara. Kita berbicara dengan jiwa kita sendiri dan tanya jiwa kita, apa yang mau dalam hidup ini? Apa sebenarnya yang kita mahu? Kita bekerja, apa yang kita mahu dari hidup? Kita berbuat sesuatu, kita datang kembali, apa yang kita mahu dari datang kembali. So setiap perkara yang kita buat, tanya diri, apa yang kita mahu? Ini soalan jangan ditanya sembarangan, tapi pandang ke dalam diri dan tanya perlahan-lahan, apa yang aku mahu dalam hidup. Tanya diri dan tunggu diri itu jawab. Dia akan jawab. Dan soalan yang keduanya adalah, apa yang anda sanggup korbankan untuk dapat apa yang anda mahu? Ini soalan 2 serta. Kalau faham yang ini, the rest atau yang selanjutnya adalah mudah. Ramai orang tak tahu ke mana nak pergi, kalang kabut, kejap ke atas, kejap ke bawah, sebab dia tak pernah tanya diri dia. Dalam hidup dia, aku nak apa? Dalam kerjaya, aku nak apa? Dalam bergaul dengan orang ramai, aku nak apa? Dalam apa juga aktiviti yang kita laksanakan, sebenarnya lapisan bawah tu apa yang kita mahu akhirnya. Sehingga kita jawab ini, kita tidak akan tenang dengan apa yang kita buat. Kerana contohlah, kalau kita buat something, orang pergi, kita akan rasa stres. Oh, tadi saya sebab kita sendiri tak tahu apa yang kita nak.
Tapi kalau kita tahu apa yang kita nak, kita buat sesuatu, apa pun komen daripada orang ataupun feedback daripada orang lain, malu balas daripada orang lain, dia tidak akan menjejaskan moral kita, dia tidak akan menjejaskan emosi kita, sebab kita dah jawab apa harga yang kita perlu bayar untuk dapat apa yang kita nak. Jadi dua soalan serentak ini nampak mudah, tapi kalau faham betul anda tanya ke tengah malam, bertanya, anda boleh menangis sendirian. Tanyalah diri sehingga anda menangis. Dengan jawapan dari diri anda sendiri. Apa yang anda mahu sesungguhnya, apa yang anda sanggup bayar untuk dapat apa yang anda mahu. Dapat jawapan ini, anda selesai insyaAllah dalam perjalanan ini. Terima kasih Dato'. Jadi ini berkisar mengenai soalan, jadi saya ingin membuka sekiranya ada pengunjung-pengunjung di Reruan Majlis Pendidikan Imam Malaysia ini, sekiranya ada persoalan yang mahu diutarakan, jadi boleh terus bertanya kepada Dato'. Dan kepada yang mengikuti kami secara dalam talian di Facebook dan juga YouTube rasmi Majlis Pendidikan Imam Malaysia, sekiranya ada mempunyai persoalan, boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen, dan sekiranya berkesempatan kami akan membacakan soalan-soalan anda. Okey Dato'? Ya. Jadi kita dah nak masuk ke fasa penghujung buku ni Dato'. Jadi ada satu lagi yang saya ingin Dato' kongsikan kepada kami semua, iaitu ada satu tips mudah, nampak macam mudah, iaitu lihat, percaya, bertindak. Lihat, percaya, bertindak. Jadi dengan ketua ini katanya boleh membangunkan potensi diri seseorang. Jadi adakah teknik-teknik ini semudah menyebutnya? Ya. Pertamanya, ini bukan kita untuk sembarangan ya. Saya petik dari kata-kata Muhammad Ali. Ada tak yang tak kenal Muhammad Ali hari ini? Semua orang kenal Muhammad Ali. Muhammad Ali pernah berkata, if my mind can conceive, my heart can believe, I can achieve. Jadi dari situ saya garap dan campur dengan kajian-kajian mereka yang dalam bidang ini. Ada 3 formula yang perlu anda buat. Katanya mudah, memang kalau diaplikasikan mudah. Yang tak mudah sebab nantilah dua soalan serentak tak jawab. Kalau kita dah jawab dua soalan serentak, the rest is easy. Yang lain akan jadi technical saja sebab anda dah jawab dua soalan serentak. Dan sekarang teknikalnya. Jadi pendekatannya 3 langkah. See it, dalam bahasa Inggeris ya, saya buat bahasa Inggeris mungkin. See it, believe, dan action. SBA. Pertama, anda perlu lihat kejayaan itu dalam bentuk macam mana. Anda perlu belajar main wayang pindah. Bila anda sudah berjaya, bagaimana rupa anda bila dah berjaya besok? Apa baju yang anda pakai? Bagaimana fashion baju anda yang anda pakai bila anda dah berjaya besok? Maknanya bring the future to the present. Bawa masa depan yang anda dah berjaya itu pada masa sekarang. Belajar main wayang pindah dan bayangkan bagaimana rupa kejayaan itu. Lihat apa yang anda boleh lihat, dengar apa yang anda boleh dengar, dan rasa apa yang anda terasa ketika anda sudah berjaya. See it, you must be able to see it. Anda mesti boleh melihat kejayaan itu. Sebelum anda dapat lihat, susah anda nak bersemangat untuk berjaya. Pertama ya, lihat, see. Yang kedua, believe. Kata kepada diri, saya percaya saya boleh dapat apa yang saya nak. Saya percaya saya boleh capai apa yang saya nak. Selagi anda belum percaya, anda sendiri yang akan sabotaj diri anda. Ramai orang tahu apa dia nak, tapi dia tak dapat apa dia nak sebab dia sendiri yang sabotaj dirinya. Jadi dalam buku ini juga kita akan share bagaimana untuk mengelakkan diri kita daripada sabotaj diri sendiri. Contoh, aku nak kaya, tapi kan aku miskin, aku nak kaya. Perkataan tapi itu adalah anda sedang sabotaj diri anda. Belum sampai 1 minit kata aku nak kaya, anda sendiri akan kata aku nak miskin. So anda sendiri yang akan sabotaj diri anda. Kita akan ajar teknik bagaimana untuk jangan sabotaj diri. Dan itulah saya kata tadi, pertama anda boleh lihat apa untuk kejayaan itu. Kedua, anda kena percaya anda boleh berjaya. Dan ketiga, buat ini pula ada formula juga. Bukan buat yang tiba besar. Kebanyakan kita tak dapat apa kita nak kerana bila kita tu saya nak jadi kaya, katalah saya nak jadi milioner. Besarnya saya sekarang ni
miliar rupiah lah, betul kan? Nak dapat kemudian dengan $1 kan, itu satu lonjakan yang sangat besar. Dan bila kita lihat lonjakan itu terlampau besar, kita tak jadi buat. So ada satu kaedah yang dia panggil chunking down. Dia pecahkan lonjakan yang besar itu sampai jadi sangat kecil, sehingga yang paling kecil yang anda boleh berbuat sesuatu hari ini, sekarang, apa dia? Paling kurang faham. Jadi kita belajar teknik pecahkan, chunking down. Apa yang kita nak capai itu, lonjakan yang kita nak capai, kita pecahkan dia, jadikan kecil-kecil sampai kepada satu perkara action. Ambil dia action, datang dia kan. Yang anda boleh buat sekarang, hari ini, jangan tunggu besok. Jadi perbuatan yang sekecil-kecil itu akhirnya digabung-galin menjadikan anda boleh kaya besar. Anda hari ini, saya hari ini seperti ini, Zul hari ini seperti ini adalah hasil daripada tindakan hari-hari yang Zul buat daripada lahir sampai sekarang. Inilah dia Zul pada hari ini. Saya hari ini seperti ini adalah hasil tindakan hari-hari yang saya buat dari lahir sampai hari ini, sampai semalam. Inilah dia saya hari ini. Jadi anda akan dapat kejayaan itu adalah hasil daripada tindakan yang anda buat hari-hari sampailah kepada hari kejayaan tersebut. Tiga tips yang sangat ampuh. You must be able to see it, you must be able to believe it, and you must be able to do something about it today. Anda mesti boleh melihat kejayaan itu, anda mesti boleh percaya yang anda boleh dapat apa yang anda mau, dan anda mesti boleh bertindak hari ini untuk kejayaan tersebut. Itu formula yang sangat ampuh. Okey, formula yang sangat ampuh. Jadi saya ada sedikit satu provokasi question. Jadi memandangkan lihat, percaya, okey, kita nampak, kita dah percaya. Tapi untuk masuk pada fasa bertindak dalam buku ini Datuk bercakap tentang hambatan, rintangan-rintangan yang akan berlaku, yang kebanyakannya atau selalunya akan terjadi pada fasa selepas percaya, fasa bertindak tu. Jadi pada ketika itulah kita rasa kat situ kita dah kena catat. Jadi taklah boleh bergerak untuk bertindak. Jadi boleh Datuk secara ringkas sebenarnya apa hambatan-hambatan yang akan berlaku kepada seseorang apabila kita mula fokus, kita mula percaya, tapi pada ketika itu kita dewasa untuk bertindak. Ini alangkah yang paling mencabar. Dalam buku itu saya tulis sebagai hambatan. Hambatan ini saya tulis dalam buku itu ada 4. 2 internal, 2 eksternal. Contoh ya, 2 internal, yang internal satu yang saya ketik sekarang. Dia panggil rintangan. Kalau dalam ini elektrik ya, elektrik di dalam wire elektrik itu kita akan, kalau kita belajar elektrik kita akan kata I sebagai current, R sebagai apa tu? Resistance. So resistance itu kita pun ada litar. Kita ada litar, kita punya apa tu? Conscious sikit, kita ada sikit. Dan dalam tu ada rintangan, ada resistance. Resistance dalaman ini yang kita kena pecahkan. Mana datang resistance dalaman? Pertama datang dari punya habit. Kedua datang dari sistem kepercayaan diri. Ketiga datang dari punya ego. Keempat datang dari punya ketagihan WhatsApp, ketagihan Facebook, macam-macam ketagihan. Jadi itu adalah rintangan, pecahkan dulu. Ini paling payah lah, sebab dia dalaman. Yang kedua ialah kita panggil cabaran, ya. Cabaran pun dalaman. Sebab kita kena cabar diri kita. Kita kena pecahkan cabaran-cabaran dalaman. Boleh aku pas. Itu semua adalah cabaran yang kita kena pecah. Kita tadilah kita akan sabotan kalau kita tak layak cabaran. Itu 2 dalaman. 2 lagi adalah luaran. Apa dia? Luaran itu adalah kita punya halangan. Macamlah kita berjalan, tiba-tiba buat kita tengah laju ni, tengah laju buat kita, tiba-tiba ada bambu. Tekan minyak. Tekan brake. Kita tengah bawa kita dengan lajunya, nampak ada bambu. Adakah kita nak tekan minyak? No, you have to tekan brake. Kalau you tekan minyak, memang melampau kita tu kan. Sama juga. Bila kita nak berjaya, pasti nanti ada kawan itu. Kau nak jadi kandas, kau nak jadi kaya. Aku Lingus meleleh lagi zaman kau. Lingus meleleh lagi aku dah kenal kau. Itu halangan luaran. Itu halangan yang kita kena
berjiwa besar untuk tak kisah dengan halangan tersebut. Dan yang keempat, yang luaran juga adalah dua dalaman, dua luaran yang kedua luaran adalah tentangan. Bila kita nak berjaya nanti kadang-kadang ada orang tak suka. Dia akan halang kita daripada pergi kepada kejayaan. Yang ini juga kita perlu ada kemahiran insaniah, soft skill. Kita kena ada kemahiran PR yang bagus. Kita kena ada negotiation skill yang bagus, skill atau kemahiran untuk bernegosiasi dengan orang yang akan menentang kita punya perjalanan. Pasti ada. So 4, jadi saya panggil 4 hambatan. Hambatan itu ada 4, 2 dalaman, 2 luaran, iaitu urus dulu sebelum kita mencapai kejayaan. Itu yang kita reveal atau kita akan menjelaskan dalam buku ini. Kita pun melipasi 30 banyak sesi jadi untuk berbicara mengenai bab-bab dalam buku ini, jadi kita cukup sangat teruk. Jadi untuk mendapatkan maklumat yang lebih lagi mengenai buku ini, tips-tips dan juga bolehlah mendapatkan buku terbitan terbaru penerbit Universiti Teknik Malaysia Melaka. Dan buku ini ada di Reruai Mafin Penerbitan Malaysia, dan juga boleh dibeli secara dalam talian menerusi Shopee. Jadi kita balik kepada sesi pengenalan sebenarnya. Jadi dalam menghasilkan buku, setiap penulis memberikan cabaran-cabaran yang berbeza. Jadi untuk menghasilkan sebuah buku motivasi seperti ini, jadi apakah dapat mempunyai cabaran-cabaran tertentu? Ya. Kalau tanya semua penulis termasuk saya, kita akan ada fasa-fasa. Ada fasa kita bersemangat tulis, tiba-tiba nanti kita akan ada mental block. Bila dah tak ada hilang mood, kita akan ada mental block. Jadi saya motivate diri saya sendiri, cari kaedah yang sesuai, dan kaedah itu saya jumpa dalam menulis buku ini. Jadi kaedah baru yang saya jumpa, iaitu menulis buku secara santai. Hari ini tajuk apa nak tulis, saya tulis. Saya tak ada nak merancang. Biasanya kalau bila buku kita akan melihat dengan dan sebagainya, saya menambahkan dalam paper. Tapi bila kita mental block, setahun tak tulis buku. Kalau kita sambung balik dalam buku belum tulis. Jadi kaedah yang saya gunakan di dalam masa setahun, buku terhasil, setiap hari saya tengok isu apa yang keluar dan saya tulis. Tajuknya berbentuk santai lah. Dan ujung akhirnya saya dapat dalam masa setahun 35 topik. Jadi kata tadi 35 topik, dan kita pecahkan topik itu kepada beberapa domain dan gagasan yang boleh menjadi panduan untuk mereka. Jadi saya fikir halangan yang pertama adalah keadaan biasa-biasanya. Penulis buku ini dia macam kita lari marathon. Dia bukan 100 meter dash. Untuk dapat stamina menulis, saya ingat tamat itu yang saya temui kaedah menulis secara santai. Saya tahu satu topik, selesaikan topik itu, besok yang topik lain tak semestinya berkaitan. Apa je topik dalam hal yang datang, saya tulis. So itulah akhirnya datang sebuah buku yang saya fikir agak unik kali ini. Pendekatannya lain, dia bukan kaedah yang ilmiah, bukan juga kaedah yang menceramah, tapi kaedah yang santai, penuh dengan fakta, penuh dengan hasil kajian, dan juga penuh dengan betul bagaimana. Terima kasih pun sekali lagi saya ingin memohon kepada para pengunjung di Reruai Majlis Penerbitan Malaysia ini bersama dengan Festival Buku Antarabangsa Kuala Lumpur berlangsung sesi Republik Merah, dan pada sesi pagi ini kita bersama dengan Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Jalan Muhammad Noor baru membincangkan mengenai sebuah buku karya beliau, iaitu Bunuh Diri Pasal Pendapat Kasar Jiwa. Jadi sebelum kita berakhirnya sesi ini, ingin saya memohon kepada para hadirin yang hadir pada hari ini untuk bertanyakan soalan kepada Datuk sekiranya ada. Jadi rakan-rakan dari penerbit Universiti Teknik Malaysia Melaka, ada soalan yang diajukan kepada Datuk? Silakan. Sebelum saya bangkit. Sama ada semua dapat A atau semua dapat M. Ini katanya. Ya. Tajuan
masalah ketagihan sosial media dulu. Macam mana cara itu salah satu kaedah untuk kita atasi masalah? Terima kasih. Saya ada satu cerita itulah. Ada satu orang anak murid kamu juga. Dia kata dia ada masalah dia satu. Saya ada masalah ni. Saya ada masalah. Biasa itu hari lagi saya tak boleh tinggal. Tapi dia kata itu kan dia tak elok. Contohnya rokok atau whatever lah. Satu hari guru tu buat okey, mari kita berjalan. Mari kita berjalan pergi sebuah padang tujuh dekat. Dalam perjalanan itu, dia jumpa ada satu anak pokok. Dan guru tu bagi tahu anak ni, sekarang cuba cabut anak pokok. Dia cuba cabut. Tak ada masalah, yang kecil. Jalan lagi terus, jumpa lagi pokok yang lebih besar lagi. Guru kata, sekarang cuba cabut pokok ni. Dia pun cabut dengan sepaya akhirnya dia cabut ke. Wah, dia payah ni macam apa ni? Jalan lagi. Jumpa pokok yang sebesar, kosong. Sekarang guru kata, sekarang you cabut pokok yang besar. Tentunya lah tak dapat cabut. Apa moral story? Apa moral di sebalik cerita ini? Moral di sebalik cerita ini kan, ketagihan anda yang anda hadapi itu, dia bukan datang tiba-tiba. Dia juga membesar seperti pokok itu membesar. Jadi kaedah pertama untuk kita kawal adalah pastikan waktu kita mula-mula nak tagih, waktu dia tengah kecil tadi, cabut. Tapi kalau dah besar, dia ada proses reverse pula lah. So, maknanya kita belajar macam buku ni, kita satu lagi kaedah untuk cabut ketagihan yang dah lama. Dia ada memang ada banyak teknik lah. Cumanya, kalau kita dah aware, kita dah faham, dan semasa dia kecil, kita cabut. Kalau dalam sosial media contohnya, saya juga pernah ketagih sosial media, semua orang sudah berlatih. Cara kita nak tahu kita sudah ketagih atau belum sosial media sudah tagih. Anda letak punya handphone atau apa juga, letak tinggal selama 2 jam. Cuba tinggal selama 2 jam. Ada tak hati tu rasa kata-kata nak petik? Ada. Kalau ada, anda sudah ketagih. Kalau setengah jam dah gatal nak pegang ataupun otomatik pegang, anda sudah ketagih. Sangkut ke sini. Jadi, saya punya tips hari ini dapat tip free dah. Besok kena bayar kalau tanya soalan. Nak tak tips ni? Tips pertama, kalau kita nak ketagih sosial media, tiap-tiap hari amalkan puasa sosial media. Letak handphone tu selama 2 jam atau 3 jam, tunggu dan lepas diam. Boleh tahan tak 3 jam? Itu dia puasa. Hari-hari praktis. Lama-lama kita akan biasa. Saya pernah buat. Saya letak sosial media 2 jam, 3 jam. Sekarang ni saya nak belajar, nak praktis, tak mau ketagih sosial media. Saya letak selama 2 jam, 3 jam. Apa jadi? Masa 2 jam, 3 jam tu lah pause telefon. Tapi tak apa. Lepas kita tengok, lepas 3 jam, wah, tengok telefon balik lah. Tak maaf apa. Tadi kita tengok bagian lain. But my point is, kita boleh praktis. Dan untuk permulaan sebenarnya mudah, belajar, berlatih, puasa sosial media selama beberapa jam sehari. Supaya kita latih diri kita supaya bebas. Kita tengok dia masa bila kita nak tengok, bukan tiap hari tengok. Maksudnya ada masa, setengah jam kita letak balik. Jadi masalah ni tiap-tiap 5 minit tengok. So itu tips saya pada hari ini, insyaAllah. Harap dapat. Kita harap dapat jawapan yang kita sampaikan. Dia tu kita telah pun bersiaran selama 55 minit. Jadi kita akan berakhir 5 minit lagi tu. Jadi saya akan ceritakan lagu mengenai buku ini. Saya akan bercakap mengenai dari sudut perspektif seorang pembaca. Okay. Yang mana saya lihat bila diri pasak bidang perkasa jiwa, yang mana kalau sekiranya kita melihat daripada konsep yang Datuk sampaikan ataupun kepakaran Datuk dalam bidang energi, memang ada merupakan satu kaedah yang sangat popular di barannya. Dan dalam tajuk Datuk kemudian ada dua perkataan yang mana saya petik, pasak bidang yang memang menggunakan satu teknik yang Datuk memang patut dan kita disebut. Dan perkasa jiwa yang mana saya lihat dia merupakan satu kaedah rohani tu. Jadi nanti sekarang saya beri Datuk sikit untuk ulasan sikit. Jadi untuk mencapai satu tahap bina diri,
dia perlu ada satu kekuatan minda dan juga perlu juga disusuli dengan suntikan rohani supaya dapat menjadi seorang insan yang berjaya, Datuk. Sebagai mengakhiri kita punya ni, Datuk boleh tutup dengan kita punya kerohanian yang mana yang Datuk terapkan melalui buku ini, Datuk. Baik, saya dah katakan tadi, sekurang-kurang manusia untuk berjaya perlu step, ada 4 domain yang perlu diurus. Macam kita dengan kereta lah, buat kereta kan, kita ada 4 tayar. Kalau satu tayar pancing, boleh laju tak? Masuk jauh, kan? Manusia juga begitu, sekurang-kurangnya 4. Kalau tanya untuk guru, ada 7 lah. 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lapis sendiri kan. Sekurang-kurangnya 4 dalam sains. Pertama dia kata fizikal, minda, emosi dan rohani. Perkara bab fizikal semua dah selesai. Semua dah selesai. Bab minda pun ramai yang faham. Contoh ibu bapa awal-awal lagi anak kecil lagi dah hantar tadika. Dah hantar tadika lah. Ada yang 6 tahun dah masuk, dah belajar. Yang itu kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Emosi mungkin tak ramai yang faham macam mana nak urus emosi. Dalam buku ni saya bagi tips-tips hasil kajian penyelidik bukan saya sendiri cakap. Ini semua dah establish dalam paper, dalam jurnal, dalam bidang neuroscience, dalam bidang psikologi. Kita petik saja, ambil tips dia. So emosi kita share. Dan tadi apa? Minda pun sama juga. Ada kaedah-kaedah tertentu. Yang jadi pelengkap yang perlu kita terapkan juga adalah rohani. Sebab kalau kita pula baca Saleh, dia akan sebut rohani juga, dia akan sebut spirituality. Tapi dari hasil kajian saya, kalau Mak Saleh yang sebut spirituality, dia ada 4 jenis spirituality. So hari ini kita tak sempat ulang, cumanya spirituality yang dikatakan oleh Mak Saleh tak sama dengan spirituality yang kita kata. Sebab dalam kita, kalau kita kata spirituality itu adalah spirituality berasaskan tauhid. Dia ada berasaskan lain-lain lagi. Kita mesti berasaskan spirituality yang berasaskan tauhid. Dan itu yang saya cuba terapkan dalam buku ini supaya anda bila baca buku ini nanti untuk berjaya 4 tayar dia punya tekanan tayar stabil. Dan anda boleh menuju dengan lajunya, tekannya berjalan. Kalau tidak nanti kalau satu pancit anda tak boleh pergi laju. Jadi suntikan rohani yang saya sebut dalam ini adalah suntikan rohani yang berasaskan tauhid. Itu yang kita terapkan, tapi bukanlah style ceramah. Dia style yang sangat santai. Kita selit, orang tak sedar. Kita selit, dan mudah-mudahan itu menjadi secara alamiah. Dia masuk tanpa sedar, dia masuk secara natural lah. Saya panggil dia dalam bahasa Inggeris disebut organic growth, atau mungkin kalau bahasa lainnya tumbuh secara organik lah. Tidak rasa dipaksa dan tidak rasa terpaksa bila kita mengamalkan insya-Allah. Terima kasih, Datuk. Jadi untuk sesi Republik Kamera bagi slot bicara buku yang dibawakan oleh penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka, yang mana untuk hari ini kita telah berbicara panjang lebar selama 1 jam mengenai buku Bina Diri Pasak Minda Perkasa Jiwa. Jadi untuk sebab ini kita tidak mempunyai sebarang kesimpulan. Kita tidak akan buat sebarang kesimpulan kerana segala-galanya terdapat di dalam naskah ini. Jadi sehingga jam 1 tengah hari ini, penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka akan memberikan diskaun sebanyak 30%. Jadi kepada yang pengunjung-pengunjung yang berada di reruai Majlis Penerbitan Malaysia bolehlah mendapatkan naskah ini di rak penerbit UTEM. Dan juga ada juga di hadapan berdekatan dengan kaunter. Jadi kita buka diskaun 30% sehingga pukul 1 tengah hari. Kalau 30% saya pun ambil. Ya. Kita tunggu. Okey, sebagai mengakhiri sesi Republik Kamera yang dibawakan khas oleh Majlis Penerbitan Malaysia bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini, saya dengan ini ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk. Terima kasih juga kepada penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka atas kesudian untuk hadir pada hari ini. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang terlibat dalam program.